Pada beberapa bulan yang lalu, saya sudah membahaskan mengenai Undang-Undang Peperangan dan juga Konvensyen Geneva yang membahaskan perlindungan masyarakat awam ketika terjadinya konflik bersenjata. Bahkan, pada tahun lalu juga, saya telah membahaskan peperangan yang terjadi dalam kitab modern Islam seperti Perang Qadisiyah, Perang Muta'ah dan juga Perang Ain Jalut. Oleh itu, pada hari ini, saya akan membahaskan mengenai peperangan yang berlaku pada era moden, iaitu konflik Iraq dan Iran. Bila kita berbicara mengenai konteks peperangan, ianya bukan lagi suatu perkara yang asing di telinga kita. Peperangan sudah terjadi sejak awal kemunculan manusia lagi, seperti mana kisah Habil dan Qabil yang saling berbunuhan. Bahkan, seiring berjalannya waktu dan zaman, perkembangan tamadun manusia telah mencapai era moden. Konflik peperangan telah mencapai evolusi yang menakjubkan. Sekiranya dahulu, orang berperang menggunakan pedang dan tombak, pada hari ini kita menyaksikan peperangan yang terjadi menggunakan senjata yang luar biasa. Hiroshima dan Nagasaki menjadi saksi bisu penggunaan senjata nuklear yang melenyapkan banyak populasi manusia. Perang Iraq-Iran juga dikenali sebagai pertahanan suci dan juga revolusi Iran di Iran dan Qadisiyah Saddam di Iraq. Konflik ini terjadi pada bulan September 1980 dan berakhir pada Ogos 1988. Pada umumnya, perang ini dikenali juga sebagai Perang Teluk Parsi sehingga konflik Iraq-Kuwait tercetus pada awal 1990. Konflik ini bermula apabila Iraq yang dipimpin oleh Saddam Hussein menyerbu wilayah barat Iran. Iraq mendakwa bahawa peperangan sudah mula terjadi sejak 4 September 1980 lagi, yang disebabkan oleh apabila meriam yang disasarkan dari Iran mengebom pos sempadan Iraq. Pada penghujung 1960, United Kingdom mengumumkan untuk berundur dari wilayah Teluk Parsi yang menggerakkan semula konfigurasi geopolitik di kawasan tersebut. Konflik Iran dan Iraq pun tidak mempunyai jalan keluar sehingga ianya berkelanjutan sehingga tahun 1970. Rejim Ba'ath yang diasaskan oleh Salah al-Din Bitar pada tahun 1943 di Iraq ini mengalami ketidakstabilan. Pemerintah yang sebenar-benarnya iaitu Saddam Hussein mengakui beberapa tuntutan negara pada tahun 1995 sebagai pertukaran untuk menghentikan campur tangan mengenai situasi Iran dan Iraq. Sensi utama ialah tebing timur Syaat al-Arab, sebuah sungai terbentuk melalui pertemuan di antara dua sungai iaitu Tigris dan Euphrates yang mempunyai kedudukan yang strategik sebagai laluan perairan utama untuk urusan perdagangan maritim negara. Revolusi Iran yang terjadi pada tahun 1978 hingga 1979 menyebabkan Perjanjian Algiers yang dimeterai pada tahun 1975 yang bertujuan mengakhiri konflik di perbatasan dilakukan kesahannya sebagai perjanjian perdamaian. Pertempuran di bahagian sempadan mula berlaku yang menunjukkan tanda campur tangan Iran di Iraq. Bahkan pemimpin Republik Iran ketika itu ingin menerapkan konsep revolusi tadbir urus Islam yang dipimpin oleh ulama Syiah. Menurut sumber daripada Britannica menyebut bahawa Ruhollah Khomeini yang merupakan pendiri kepada ideologi revolusi ini telah berjaya menjumpai orang yang layak untuk kefahaman ini di Iraq ketika dia tinggal di sana sewaktu tempoh pengasingan dilakukan. Pada tahun 1980 pula, timbalan Perdana Menteri Iraq ketika itu berjaya selamat dari cubaan pembunuhan yang dilancarkan oleh golongan Syiah yang bersimpati dengan revolusi Iran yang dilancarkan. Menjadikan peperangan ini tidak boleh dielakkan ialah apabila Saddam Hussein, Presiden Iraq ketika itu, membuat kenyataan pada 17 September 1980 kepada Parlimen Iraq. Beliau mengatakan bahawa
Pencabulan Iran secara terang-terangan dan kerap ke atas kedaulatan Iraq membuktikan bahawa Perjanjian Al-Qais 1975 tidak sah dan terbatal. Satu-satunya perkara yang mengelakkan Iran dan Iraq daripada peperangan ke atas jalan air ataupun Syaat al-Arab ialah perjanjian itu. Kempen ketenteraan Iraq adalah bertujuan menawan jalan Syaat al-Arab. Objektif lain pula adalah menggulingkan rejim revolusi Iran di Tehran. Sehingga ke akhir peperangan, Saddam menasihatkan jeneralnya agar menawan wilayah Khuzestan di Iran dan membina tembok sempadannya. Ini jelas menunjukkan Saddam tidak berniat untuk marah ke bumi Iran. Mesej Saddam adalah untuk menawan wilayah Khuzestan yang direbutkan oleh Iraq ke tangan Iran. Ketika permulaan peperangan, Iraq menggunakan 10 division dalam serangan mereka di sebalik tanda-tanda jelas mengenai peperangan dari Iraq. Kerajaan Iran hanya meletakkan 8 division tentera biasa di sempadan Iraq dan Iran. Serangan mengejut ini berjaya marah dengan pantasnya ke wilayah Khuzestan dan menumpaskan tentera Iran yang masih lagi kacau bilau akibat revolusi Iran. Namun begitu, Iraq berhadapan dengan tantangan yang mengejut. Penduduk Iran berhimpun dari seluruh Iran ke sempadan dan mewujudkan pertahanan dan tentangan ke atas pencobaan itu. Dijangkakan, hampir 100,000 sukarelawan berhimpun ke Barisan Hadapan pada bulan November. Kempen serangan udara Iraq pula tidak berkesan kerana tentera udara Republik Islam Iran telah pun mengatur kedudukan mereka di markas dan kemudahan-kemudahan telah dinaik taraf untuk menahan serangan bom. Tentera Iraq akhirnya sedar bahawa tentera Iran tidak secelaru yang mereka jangkakan. Pada tahun 1982, tentera Iran telah berjaya menawan Khorramshahr, manakala Iraq pula secara sukarela menarik balik kesemua tenteranya dari seluruh wilayah Iran yang ditawan oleh mereka. Dan Iraq juga berhasrat untuk memeterai perjanjian perdamaian dengan Iran, tetapi pemimpin Iraq ketika itu melihat Saddam sebagai penghalang utama kepada revolusi yang diperkenalkan olehnya, yang menyebabkan peperangan tetap dilanjutkan dengan motif utama untuk menjatuhkan dan menggulingkan pemerintah Iraq ketika itu. Pada bulan Julai, siri serangan telah mula dilancarkan oleh Iran di wilayah Al-Basra di Iraq. Walau bagaimanapun, tentera-tentera Iraq tidak sedikit pun gentar. Bahkan pertahanan mereka juga menjadi semakin kuat. Serangan demi serangan dilancarkan, tetapi kedua-dua pihak berada dalam satu tahap yang sama, sehingga perang ini mencapai kebuntuan. Apatah lagi, Barisan Hadapan Pertahanan Iran tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Tentera Iran melancarkan serangan infanteri secara bertubi-tubi, tetapi ianya tidak menunjukkan sebarang tanda-tanda kejayaan. Serangan diteruskan menggunakan segerombolan tentera yang tidak terlatih. Yang kebiasaannya tentera tidak terlatih ini diambil dari jalanan. Walau bagaimanapun, segala serangan yang dilancarkan oleh Iran berjaya ditepis oleh tentera Iraq. Serangan udara antara kedua-dua pihak menghujani langit Iraq ketika itu apabila peluru berpandu disasarkan di kota negara masing-masing dengan menargetkan ke tentera musuh dan juga penyimpanan minyak. Walaupun kedua-dua pihak menargetkan ke kawasan kaya dengan minyak, tetapi ianya tidak memberi dampak yang begitu besar terhadap minyak global. Sehinggalah pada tahun 1984, oleh kerana konflik yang tercetus tidak mencapai kesudahan, kedua-dua negara iaitu Iraq dan Iran mula menyerang kapal tangki minyak milik negara masing-masing di Teluk Parsi. Iran juga mula menyerang kapal tangki minyak dari Kuwait dan negara-negara dari Teluk Parsi yang lain. Hal ini menyebabkan Amerika Syarikat dan beberapa negara Eropah lainnya menempatkan kapal-kapal perang mereka di wilayah Teluk Parsi untuk memastikan bekalan minyak yang disalurkan kepada global tidak mengalami masalah dalam perjalanan.
Bilangan pengekspor minyak bagi kedua-dua negara tersebut telah berkurangan berikutan serangan udara yang dilancarkan. Serangan daripada perkara itu ialah kedua-dua pihak mengalami defisit ekonomi yang sangat-sangat teruk kerana kedua-dua negara tersebut sangat bergantung kepada ekspor minyak mereka. Hal ini turut mengakibatkan banyak projek-projek pembangunan hampir dihentikan. Pada dasarnya, kos peperangan yang digunakan oleh Iraq adalah bersumberkan bantuan daripada negara-negara sekutu seperti Arab Saudi, Kuwait, Kesatuan Soviet dan beberapa negara jiran lainnya. Dan Iraq juga pada ketika itu disokong secara sembunyi-sembunyi oleh Amerika Syarikat, sedangkan Iran ketika itu hanya dibantu oleh negara sekutunya iaitu Syria dan Libya. Pada tahun 1987, kekuatan ketenteraan mula memihak kepada tentera Iraq apabila terdapat hampir 1 juta tentera telah berjaya dikumpulkan, dan juga Iraq ketika itu berjaya mendapatkan senjata canggih dari Perancis dan juga negara-negara dari Kesatuan Soviet. Ini termasuk ribuan artileri, kereta kebal dan juga kereta berperisai untuk mengangkut tentera dan juga ratusan pesawat tempur. Pada Julai 1987, Majlis Keselamatan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu telah sebulat suara untuk meluluskan resolusi 598 untuk menggesah kedua-dua negara iaitu Iraq dan Iran agar melakukan gencatan senjata dan menarik balik kesemua tentera mereka ke sempadan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa dan menyelesaikan konflik yang dialami oleh kedua-dua negara melalui rundingan damai. Usul yang dikemukakan oleh PBB ini nampaknya membuahkan hasil apabila Iraq ketika itu bersetuju untuk menandatangani perjanjian dengan syarat Iran juga harus bersetuju dengan perjanjian ini. Walau bagaimanapun, Iran menuntut pindaan terhadap resolusi ini untuk mengutuk Iraq sebagai penceroboh dalam peperangan ini. Iraq juga mestilah bertanggungjawab untuk membayar semua ganti rugi ketika peperangan yang lalu terjadi. Iran juga menuntut untuk kesemua kapal-kapal tentera dari negara lain untuk meninggalkan Teluk Parsi secepat mungkin. Pada awal tahun 1988, tentera Iran dengan gabungan Iraqi Quds mengancam teritori wilayah Kirkuk ke sempadan Turki dan menembusi bandar Haj Umran dan Halabja di bahagian wilayah timur laut Iraq. Walau bagaimanapun, mereka menghadapi tentangan yang sengit di bahagian utara. Tentera Iraq juga menggunakan senjata kimia dan membunuh hampir 5,000 orang awam dari Kurdis dan Halabja. Operasi ketenteraan tetap dilanjutkan pada April 1988 di Iraq. Iraq juga menggunakan senjata kimia untuk melawan Iran dan berjaya menawan semula 9 Jungfau dan kemudian membebaskan daerah Salamja dan Majnun. Pada bulan Julai pula, tentera Iraq telah berjaya marah ke hadapan menembusi benteng Iran, dan pada bulan yang sama juga satu peristiwa tragis telah berlaku apabila pesawat penerbangan Iran A655 telah ditembak jatuh oleh Amerika Syarikat yang menyangka itu merupakan jet tempur. Hal ini menyebabkan seramai 290 korban jiwa berjaya dicatatkan. Oleh kerana dilihat peperangan yang dilaksanakan tidak mencapai kesudahan, akhirnya pada Julai 1988 Iran telah menerima resolusi 598 dan mula melaksanakan gencatan senjata pada 20 Ogos 1988. Peperangan selalu meninggalkan luka yang mendalam, bahkan ianya juga menyebabkan banyak nyawa yang tidak bersalah terkorban. Jutaan air mata yang menitis ke bumi akan keserakahan manusia terhadap kuasa.